أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. PPHBM. Rabbi syurali sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saya invite beberapa sahabat dahulu. Siapa lagi? Muhammad Anwar. Rasnawati. Tak apalah siapa-siapa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 2 Januari tahun baru 2023. 2023 kita berada di tahun baru. Hari yang kedua. Selamat tahun baru. Sekiranya ada yang hadir pada hari ini dan tidak bersama kita pada semalam. Selamat tahun baru untuk anda semua. Semoga azam tahun baru ini jauh lebih baik dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapainya. So, berkaitan dengan kursus saya nak add. Ada seorang tadi bertanya, Aina nama. Nur Aina. Nur Aina Nur Aina. Baiklah, kita add. Semalam kita telah memulai kursus pengenalan ilmu perubatan homeopati. Sesi ataupun kuliah yang pertama telah bermula semalam jam 9 suku malam. Ada beberapa masalah yang menyebabkan video itu terpadam selepas lebih kurang 20 minit dan kita terpaksa buka video yang kedua. Alhamdulillahnya grup live rakamannya diteruskan oleh FB, so tersimpan di situ untuk yang pertama dan juga sambungannya yang kedua. So kedua-dua video itu ada di dalam grup FB live Intro Homeopati 2023. So kursus ini yang dikendalikan bersama dengan PPHM akan bermula dari 1 Januari sehingga 29 Januari. Oleh kerana ia dibuat secara live, FB live rakaman, maka video ini tersimpan di dalam grup itu sahaja. Tidak boleh dibawa keluar. Ia adalah akaun private dan orang yang ingin mengikuti kursus tersebut harus memohon kepada saya atau memohon kepada PPHM. Bila kami bersetuju untuk add semua, barulah boleh masuk. So, sesiapa yang masih belum masuk, sekiranya ingin mengikuti kuliah dalam tempoh kursus ini, iaitu dari 1 Januari ke 29 Januari, masih boleh memohon. Kita sebut delay registration ataupun pendaftaran lewat ini sehingga 6 hari bulan Januari. Itu saya buat catatan tu di bawah offer kursus itu saya buat catatan di situ. Boleh diterima kemasukan hingga 6 Januari. Dahulu bila kita buat kursus secara Google Meet,
kita terima orang berkursus selepas seminggu pun. Walaupun saya sebenarnya pada hakikatnya enggan sangat, tak nak sangat terima, tapi atas permintaan yang sungguh-sungguh, maka kita terima. Walaupun doktor itu adalah, peserta itu adalah doktor MBBS. Kita terima untuk mengikuti. So, begitu juga sekarang pun kita terima bagi kita sehingga 6 hari bulan. Tetapi oleh kerana rakaman live ini ada di dalamnya sampai bila-bila, next time mungkin kita tak perlu lagi kursus di mana saya berada di situ. Sesiapa yang hendak mengikuti kursus pengenalan ilmu perubatan homeopati, hanya kontak Setiausaha PPHM, Puan Nurliza binti Haji Nordin, dan Setiausaha buat waktu ini, dan kalau beliau bertanya pada Presiden dan sama-sama memberi persetujuan dengan bayaran yang sama yang dibayar oleh mereka yang berkursus pada waktu ini, maka boleh masuk dan boleh guna video live tersebut. Boleh masuk dan boleh. Demikian juga mereka yang masuk hari ini. Katakan bayaran dibuat hari ini ataupun esok. Kita akan add ke dalam grup tersebut dan boleh tonton secara live grup live yang berlangsung semalam. Okay, saya add seorang lagi yang selalu masuklah bersama kita. Saya add supaya dalam pengetahuan. Sebab ada setengah orang ni dia tidak sedar. Okay, kita add. Yalah, waktu pagi ada orang mungkin masih minum kopi. Masih di kedai minum untuk sarapan. Okay. So, ini sebelum saya intro mengenai cantiknya bahasa Dr. Burhanuddin. Itu pun sebenarnya saya nak cakap, tapi hari ini pun sebab kuliah semalam, maka teringatlah, patutlah ada sekali saya bercakap mengenai bahasa Dr. Burhanuddin. Tapi pasal kursus ni boleh masuk boleh masuk dengan syarat bayaran, dengan syarat dibayar 300 RM. Akaun kontak saya di nombor yang diberikan dalam FB. Kontak saya, nanti saya beri nombor akaun dan boleh hantar masuk. Nanti duit itu memang saya akan hantar, hak PPHM tu kita akan hantar kepada PPHM. So, boleh join dengan membayar 300 RM. Sekiranya sudah ada buku, tidak perlu beli apa-apa buku, sebab buku itu penting sebagai teks, sebagai rujukan, sebagai bahan kuliah. Okay, kalau kita di kelas pun, kita nak kena catat dan sebagainya. Ini pun kalau nak catat, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah ada dalam buku, poin-poin penting itu, maka lebih selamat yang ada di dalam buku. Kok kita tersilap catatan. So, untuk mengikuti kuliah tersebut, 3 buku wajib untuk menjimatkan kos, 3 buku wajib yang kita sebut semalam. 1, Kamus Istilah Perubatan Homeopati. Yang kedua, Perubatan Homeopati. Buku yang pertama diterbitkan oleh HBI. Dan yang ketiga, Rawatan Asas Homeopati. Berkaitan dengan remedi dan first aid. Rawatan Asas Homeopati. So, 3 buku ini adalah penting untuk mereka yang ingin mengikuti kursus pengenalan kepada ilmu perubatan homeopati tahun 2023. Okay, bila kita rakam seperti mana yang kita buat semalam, maknanya tidak perlu lagi kita online. Siapa yang hendak mengikuti kuliah ini, kursus ini, boleh join dengan membayar kepada PPHM. Ada satu lagi. Seorang lagi saya nak add, sebab dahulu dikatakan beliau berminat kepada kursus ini. Okey.
Okey, saya tak nampak ada orang online, tak apa. Nanti tonton kemudian. Tonton kemudian. Saya ingin bercakap dalam sekitar 30 minit sahaja, maknanya ada lagi 17 minit. Okey, sekarang saya on kepada apa yang saya nak cakap pada pagi ini. Okey, bila saya bicara semalam dengan student, sebelum kita pergi kepada sejarah penemuan homeopati ataupun kelahiran homeopati, di mana Dr. Hahnemann telah membuat uji bukti ke atas cincona atau Peruvian bark itu pada tahun lebih kurang 1790. Kita buat story di situ. Memang kena ada story seperti ini supaya kita menarik, bersemangat untuk belajar homeopati. Sebab penemuan ini adalah penemuan yang hebat. Asas bagi prinsip utama amalan perubatan homeopati itu adalah kuat. So, ia akan menarik. Ia akan sangat-sangat menarik. So, sebelum itu kita perkenalkan makna homeopati. Seperti buku Perubatan Homeopati ataupun buku yang kemudiannya Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Kita sebut, kita jelaskan mengenai makna homeopati. So, makna homeopati ni berapa ramai orang yang keliru. Berapa ramai orang yang keliru. Dan dalam bahasa Melayu lah, kita cakap dalam bahasa Melayu. Orang mengguna istilah terjemahan yang tidak tepat dahulunya. Sekarang pun ada lagi sedikit sebanyak yang tidak memahami makna sebenar homeopati. Tapi sebelum itu saya nak sebut, apakah cantiknya bahasa Dr. Burhanuddin? Dalam kepetahan beliau membuat ucapan, menulis esei-esei, itu orang-orang yang terlibat dalam politik dahulu-dahululah, especially politik PAS. Politik PAS awal-awal dulu, sebab Dr. Burhanuddin adalah pernah menjadi Presiden PAS pada masa hidupnya, dan ucapan beliau itu ada yang dikumpulkan oleh Dr. Kamaruddin Jaafar, buku ucapan-ucapan Dr. Burhanuddin. Itu maknanya ucapan-ucapan beliau itu hebat. Dan pada tahun kira-kira 10 tahun yang lalu, apabila Majlis Perubatan Homeopati Malaysia membuat program di Putra World Trade Center PWTC untuk First International Fair atau First International Convention, saya lupa apa topik dia yang sebenarnya. Di PWTC pada masa itu saya berjumpa dengan Profesor Hanafi. Sesiapa yang pernah kenal Profesor Hanafi, beliau adalah salah seorang anggota MPHM, kalau tak silap saya. Selalu refer, dan beliau adalah salah seorang moderator ataupun juru acara lah pada salah satu majlis berkenaan di PWTC. Dan saya ingat beliau biasa membaca tulisan saya dan artikel ataupun buku-buku yang saya tulis. Apabila beliau berjumpa dengan saya, kita shake hand, dan dia kata, tulisan you sama seperti Dr. Burhanuddin. Dia cakap macam tu lah. Bahasa yang you guna ni sama seperti Dr. Burhanuddin. Saya terkejut sebab orang lain tak pernah bercakap begitu dengan saya, walaupun dia kata buku bagus, bahasanya mudah difahami dan sebagainya. Tapi tak ada sesiapa pernah membandingkan bahasa saya dengan Dr. Burhanuddin. Tapi beliau ketika berjabat salam dengan saya, dia kata bahasa you sama dengan bahasa Dr. Burhanuddin. Baik seperti Dr. Burhanuddin. So, hebatkah bahasa Dr. Burhanuddin sehingga orang membuat perbandingan begitu? So, sekarang apabila saya bicara mengenai istilah homeopati, saya tengok balik kepada artikel yang saya pernah tulis dahulu, iaitu makna sebenar homeopati. Sahabat dan semua yang dengar live saya ini boleh cari di dalam Google
makna sebenar homeopati. So akan keluar satu laman web Homeopati International di mana artikel tersebut disiarkan dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dan di situlah saya kutip untuk saya beri bicara tentang makna sebenar homeopati semalam. Walaupun kita akan sebut beberapa kali dalam tempoh kursus, tetapi semalam kita telah memperkenalkan dengan makna yang tepat. Dan saya tidak perasan sebenarnya selama ini, memang artikel ini sebenarnya diambil daripada buku esei-esei milenium baru yang harga 15 RM sahaja. Ada artikel yang bertajuk serupa tetapi tidak sama. Di mana artikel yang keberapa? Serupa tetapi tidak sama, muka surat 28. Ada. So, di dalam buku ini ataupun di dalam artikel yang disiarkan oleh Homeopati International ini dengan tajuk yang nampak berbeza, iaitu makna sebenar homeopati. The true meaning of homeopati. Itulah makna dalam bahasa Inggeris yang boleh kita sebut. Dan rupanya di dalam artikel tersebut saya memang ada kutip tulisan Dr. Burhanuddin yang menjelaskan makna homeopati. Okey, semalam mereka yang telah mendengar kuliah semalam memanglah dah pasti sudah mendengarnya dan boleh merasalah hebatnya Dr. Burhanuddin ini sehingga orang yang kemudian daripada beliau boleh tersasar dari segi memberi makna homeopati. Tapi Dr. Burhanuddin telah berjaya memberikan makna homeopati itu dengan tepat. Ini saya ambil. Saya ambil makna yang diberikan oleh Burhanuddin. Kata Burhanuddin, homeopati berasal dari perkataan Greek. Itu semua orang cakap. Tapi yang ini yang beliau kata, homeo artinya seperti. Okey? Seakan-akan. Semisal. Serupa. Seiras. Seraksi. Itu makna homeo yang dijelaskan oleh Dr. Burhanuddin. Dan kita dapati dalam tempoh beberapa dekad, bukan murid kepada Burhanuddin, tetapi murid kepada murid-murid Dr. Burhanuddin. Ataupun orang yang belajar melalui persatuan atau individu tertentu yang kurang mahir dari segi memberi istilah yang tepat, telah memberi makna yang menyebabkan apabila pelajar-pelajar ini menulis, dia menulis homeo bermakna sama. Homeo bermakna identical, serupa dan serba-serbi. Ataupun dikata homeo ni serupa dan sama. Salah. So, lihatlah apa yang Dr. Burhanuddin sebut. Maknanya Dr. Burhanuddin ini bukan cantik saja bahasanya, tetapi tepat. Bahasanya tepat. Homeo artinya satu, seperti. Yang kedua, seakan-akan. Yang ketiga, semisal. Yang keempat, serupa. Yang kelima, seiras. Yang keenam, seraksi. Itu yang disebut. Adakah ada perkataan sama? Tak ada. Dan apa yang dinyatakan setiap istilah disebutkan oleh Dr. Burhanuddin itu adalah sama dengan makna yang pengertian atau makna yang diberikan di dalam bahasa Inggeris, iaitu homeo is similar. Bahasa Inggeris disebut similar. Similar ialah serupa. Homeo is not same. Dr. Hahnemann pernah sebut homeo is not homo and is not same. Okay?
ia bukan sama. Ia tidak sama serba-serbi. Ia tidak serupa serba-serbi. Ia hanya serupa. Ia hanya serupa. Ia tidak sama serba-serbi. Ia tidak identical serba-serbi. Itu makna homeo. So, Dr. Burhanuddin sejak dari awal 60-70 tahun yang lalu sudah memberi definisi yang sangat tepat berkaitan dengan homeopati. So, pati pula, kata Dr. Burhanuddin, satu perkataan daripada Greek yang disebut pathos, maknanya sakit dan penyakit. Biasa juga, orang sebut pathos boleh membawa makna perasaan. Ada juga. Dr. Burhanuddin sebut pathos ialah sakit atau penyakit atau penanggungan sakit. Jadi, makna homeopati, ialah serupa sakit atau serupa penyakit. Serupa dalam penanggungan sakit. Itu makna homeopati daripada istilah yang diberi maknakan oleh Dr. Burhanuddin. Kemudian, dari segi makna yang tepat, apabila kita hendak beri definisi kepada perkataan homeopati itu, terima kasih Mi, baru masuk. Ada juga sahabat lain tak tunjuk muka, tak angkat tangan. Okay. So, maksud homeopati, ini Dr. Burhanuddin punya tulisan. Dia kata, homeopati itu ialah cara perubatan yang seraksi atau cara mengubat orang sakit dengan ubat yang berkhasiat serupa. Ini Dr. Burhanuddin sangat hati-hati dalam memilih makna. Sebab itu beliau ini berbeza daripada, walaupun ramai yang jadi pengikut, kemudian ramai ratus orang, tapi orang boleh keliru maknanya. Dr. Burhanuddin menjelaskan dengan tepat bahawa homeopati ialah cara perubatan yang seraksi. Seraksi ini sama makna dia dengan serupa, seiras, seperti, tetapi dia bukan sama. Dia bukan sama. Ini hebat. Dr. Burhanuddin memahami asas yang diletakkan oleh Dr. Hahnemann. Dan murid-muridnya yang 12 orang itu insya-Allah beres. Tapi murid kepada murid Dr. Burhanuddin ni dia kemudiannya makin keliru. So, homeopati dengan tepat dijelaskan oleh Dr. Burhanuddin ialah cara perubatan yang seraksi atau cara mengubat orang sakit dengan ubat yang berkhasiat serupa dengan semboyan orang sakit itu. Ini makna yang diberikan oleh Dr. Burhanuddin. Ada di dalam buku esei perubatan homeopati, ada di dalam artikel yang disiarkan oleh Homeopati International, artikel saya tu ada di situ. So, ini istilah asal daripada Dr. Burhanuddin. Saya petik daripada mana, kena cek dalam buku ni lah. Makna homeopati yang diberikan oleh Dr. Burhanuddin. Ada bibliografi di situ. So sekarang bila kita ambil kursus ni, orang apa benda semboyan tu dah? Apa benda semboyan ni? Atau cara mengubah orang sakit dengan ubat yang berkhasiat serupa dengan semboyan orang sakit itu. Jadi orang baru kata, apa benda semboyan ni? Macam meriam aja dah. So, semboyan ini adalah istilah yang tepat yang diberikan oleh Dr. Burhanuddin kepada istilah symptoms. Bahasa Inggeris symptoms, Dr. Burhanuddin menterjemahkan sebagai semboyan. Dahulu DBP belum memberi istilah yang tepat bagi symptoms. Bukan istilah yang tepat, mungkin mungkinlah kot tidak boleh mencari perkataan yang sesuai. Tapi kita rujuk Dewan Bahasa dan Pustaka, symptoms dimaknakan sebagai simptom juga. Ejaan beza SIMPTOM.
Mungkin ada sebahagian daripada kamus menyebut gejala. Dan pengamal-pengamal baru yang ingin melihat dirinya sebagai moden, doktor homeopati moden telah menggunakan istilah gejala bagi maksud simptom. Ini orang yang tidak hati-hati berbanding dengan Dr. Burhanuddin. Dia sangat hati-hati dalam memilih istilah. Dia memilih istilah semboyan. Saya dalam buku perubatan homeopati yang pertama, saya guna istilah semboyan. Semboyan, istilah Dr. Burhanuddin. Tetapi bila saya buat buku ini, saya tidak guna lagi istilah semboyan. Sebab Dewan Bahasa telah memberi satu istilah yang tepat dalam bahasa Melayu, iaitu simptom. Walaupun ada kamus dia yang di tempat lain, ada kamus dia banyak lah, kamus DBP ni, dia sebut maknanya dengan gejala, petanda dan sebagainya lah. Dan itu adalah tidak tepat. Okay, sebab bahasa Inggerisnya ialah symptoms. Bahasa Melayunya ialah semboyan ataupun simptom. Ia bukannya gejala. Saya selalu bahas bab ini, bahawa gejala itu boleh jadi sebahagian daripada simptom. Tetapi dia tidak boleh dimaknakan secara spesifik bagi simptom. Okey, kenapa begitu? Kerana dalam istilah orang yang belajar perubatan moden, dalam ilmu perubatan moden, dia membezakan antara simptom dan gejala. Dalam perubatan homeopati, apa mereka kisah dengan istilah-istilah ni? Jadi, dia pakai hentam aja. Pakai hentam. So, istilah ini penting. Perubatan moden menjelaskan banyak rawatan, especially perubatan alternatif, hanya merawat simptom. Dia tidak merawat penyakit. Sebab apa? Sebab mereka tidak melihat gejala. So, apa makna gejala? So, dalam perubatan moden, simptom itu merujuk kepada simptom-simptom yang subjektif. Sedangkan sains, perkataan sains, S-I-G-N-S, sains itu bermakna gejala. Gejala merujuk kepada simptom-simptom yang objektif, yang jelas. Kalau kita bengkak, nampak. Bengkaknya, merahnya, nampak. Kalau kita sakit gigi, dia cek gigi kita, dia tengok. Ada tempat bengkak, ada tempat yang kita kata rongak, yang gigi itu memburuk. Itu gejala. Sebab kita boleh lihat. Kita boleh lihat. Ia jelas. Simptom ni tidak jelas. Kita beritahu, sakit kepala ni rasa terhoyong ke kiri, terhoyong ke kanan. Apakah standard yang boleh diukur goyang ke kiri ke kanan? Benda itu tidak jelas. Kita beritahu apa? Kita rasa sakit seperti dicucuk. Sakit seperti berdenyut-denyut. Itu bukan sains. Itu symptoms. Itulah yang dikatakan symptoms. Tapi sains ialah sebahagian daripada symptoms. Cuma apa perasaan kita nyatakan itu tidak boleh dilihat dan tidak boleh dipegang pun. Kita cakap rasa terhoyong hayang, orang tak boleh nak lihat dan dia tak boleh nak pegang. Hoyong hayang macam mana? Dia pegang bila awak nak jatuh baru dipegang. So itu simptom. So symptoms ini dibezakan dengan sains. So sebab itu bila kita dalam belajar homeopati, kita jangan sekali-kali menggunakan perkataan gejala bagi maksud simptom. Sebab itu tidak tepat. Kita mesti menggunakan perkataan simptom. Jika tak nak guna perkataan simptom, gunalah perkataan yang digunakan oleh Dr. Burhanuddin, iaitu semboyan. Itu yang tepat. Okey, so gejala ni nampaklah hebat. Tetapi kita sendiri tidak tahu apa makna gejala sebenarnya. Gejala ialah simptom-simptom yang objektif. Okey ya? Sini jelas. Ini sebenarnya pencerahan. Sebab tu saya tag
ahli-ahli grup yang sedang belajar sekarang supaya dapat penjelasan lanjut. Untuk topik hari ini untuk bicara dengan orang awam. Okey, so itu penjelasan Dr. Burhanuddin. Saya nak sebut satu lagi, Dr. Burhanuddin, satu lagi tulisan Dr. Burhanuddin yang saya petik di dalam artikel tersebut. Dr. Burhanuddin menyebut homeopati ialah satu sistem ilmu perubatan yang mempunyai falsafah yang teguh, iaitu perubatan yang menggunakan kaedah serupa atau mengubat mengikut reaksi atau mengubati seseorang sakit itu dengan ubat yang serupa semboyannya, serupa simptomnya, bukan sama simptomnya. Ini very exact Dr. Burhanuddin ni. Iaitu bila sesuatu ubat atau racun yang berkhasiat ubat dimakan oleh orang sihat akan membuat beberapa sakit dan penyakit. Okey, apa maksudnya itu? Kalau kita ambil, orang sihat ambil, maka kita akan rasa sakit. Itu adalah simptom-simptom ubat. Maka ubat yang demikian itu bolehlah diubatkan atau menyembuhkan sesuatu penyakit atau sakit yang serupa dengan khasiat ubat itu. Apa maknanya? Maknanya orang sakit yang mempunyai simptom-simptom yang sama dengan simptom ubat tadi boleh disembuhkan dengan ubat berkenaan. Itu Dr. Burhanuddin. Hebat beliau dari segi bahasa, hebat beliau dari segi memahami istilah yang tepat dalam perubatan homeopati. Sebab itu, saya kalau saya ingin nasihat kepada mereka yang dalam ilmu perubatan homeopati, juga terutamanya yang sedang belajar, orang baru khususnya, untuk membaca artikel ini. Tak perlulah nak beli esei Millennium baru ni, tidak ada masalah. Tapi pergi pada laman web Homeopati International dan lihat kontennya, isi artikel berkenaan. Tapi satu lagi saya nak sebut. Ini cantiknya bahasa Dr. Burhanuddin. Apakah kita hadam? Apakah kita faham semangatnya? Rujuk buku ini ada buku-buku hijau perubatan homeopati teori dan praktis. Di dalam ucapan semasa merasmikan persatuan PBHM itu, Profesor Dr. Burhanuddin menggariskan tujuan dan matlamat persatuan sebagaimana berikut. Dan ini adalah bahasa Dr. Burhanuddin yang dikutip oleh penulis. Dr. Burhanuddin menyenaraikan sebagaimana berikut. Pertama, mendirikan dan memajukan perubatan homeopati dan lain-lain cara tabi'i. Okey? Mendirikan dan memajukan perubatan homeopati dan lain-lain cara tabi'i. Okey, maknanya itu tugas orang dalam persatuan, orang yang terlibat dengan homeopati. Kita hendaklah memajukan sistem perubatan homeopati dan lain-lain cara tabi'i. Maknanya Dr. Burhanuddin seperti Dr. Hahnemann di dalam Organon of Medicine, di para yang terakhir atau aphorism yang terakhir, ada menerima kaedah tabi'i yang lain selain daripada homeopati. Apabila kita dapat pastikan bahawa cara itu boleh membantu memulihkan kesihatan pesakit. Umpama cara urut, cara bekam, cara Waalaikumsalam Pak Nurliza. Cara bekam, cara acupuncture, cara pelbagai. Walaupun acupuncture tidak disebut oleh Dr. Hahnemann, tapi cara lain termasuk cara mandian wap, yang kita seorang hari ini pergi mandian bunga ke mandian wap, kesihatan pesakit. So beliau support. Saya dah 100% ni di sini. Sebab jadi panjang data terpaksa tambah. Okey, so saya pergi balik pada data. Okey. So itu pertama, Dr. Burhanuddin menyebut, ini daripada Dr. Burhanuddin sendiri, mendiri dan memajukan perubatan homeopati dan lain-lain cara tabi'i.
Ini sebab apa Dr. Haniman ada sebut dalam aforism yang hujung-hujungnya, 2-3 yang terakhir itu ada sebut. Maknanya dia terima kaedah lain selain homeopati, sekiranya ia tabi'i, sekiranya ia boleh memulihkan keadaan pesakit, segala jenis lah urut. Kita boleh terima lah, kita boleh anggap semuanya. Chiropraktik ke, selagi ia boleh membantu. Dr. Haniman tidak ada masalah. Malah perubatan alopati pun, kalau yang moden sekarang, ubat-ubatnya sudah berbeza dengan yang dulu, yang high dose dahulu. Sekarang pun ada ubat-ubat yang very small doses, walaupun tak sama macam homeopati, yang memberi kebaikan. Saya yakin sekiranya Dr. Haniman pun hidup di masa ini, beliau akan terima juga sebahagian ubat-ubat dalam alopati yang boleh memberi kesan positif kepada pesakit. Yang banyak kesan sampingan sudah tentu akan diserang. Itu sudah tentu. Yang kedua disebut oleh Dr. Burhanuddin. Ini kita nak lihat bahasa dia. Menggalak dan meninggikan kesihatan, kewarasan, kecerdasan rohani dan jasmani. Okey. Boleh terima tu tak? Menggalak dan meninggikan maknanya ingin upgrade tahap kesihatan, tahap kewarasannya apa dia? Tahap rasional lah, kita boleh kata rasional. Kalau saya pergi keluar dari sana, orang Jawa akan tegur, waras pak, waras wak. Dia akan beri begitulah. Kita ni dah jadi macam orang Jawa bila duduk di kawasan dua kampung Jawa, kampung Bukit Canggang dan kampung Labuhan Dagang ini. Semua kawasan orang Jawa semua di sini. Okey. So, meninggikan tahap kesihatan, kewarasan, kecerdasan rohani dan jasmani. Ini suatu yang menjadi matlamat ataupun objektif kepada homeopati itu sendiri. Dan yang ketiga disebutkan oleh Dr. Burhanuddin, matlamat persatuan, PPHM ni, kita sebut PPHM, mengadakan kemudahan bertukar fikiran dan pengetahuan antara ahli dan orang ramai dengan mengadakan ceramah dan lain cara yang halal. Okey. Hebat tu. Dr. Burhanuddin, cara berfikir dia, persatuan ini, PPHM ini, harus mengadakan kemudahan bertukar fikiran. Tak kira panggil dalam seminar, panggil untuk bincang dalam grup, online dengan siapa saja, untuk bertukar fikiran. Pandangan A lain, pandangan B lain, pandangan C lain. Kita terima, kita bincang mana yang terbaik, kita bawa ke depan. Yang kurang baik, tak apalah, kita tinggalkan. Dengan baik, bukan tinggalnya dengan tidak baik, dengan memberi serangan, kritikan yang pedas. Tak adalah. Ini kaedah Dr. Burhanuddin. Okey. Kemudahan pengetahuan antara ahli. Maknanya supaya ahli boleh dapat ilmu melalui persatuan ini. Dan orang ramai, kemudahan bertukar fikiran dan pengetahuan antara ahli. Okay? Dan orang ramai dengan mengadakan ceramah dan lain cara yang halal. Mengadakan ceramah, tempat terbuka dalam dewan. Membuat seminar, buatlah seminar di hotel ke, di dewan ke, di mana ke. Online ke, zaman sekarang jauh ke depan. Ada sistem online, sistem live, sistem TikTok. Boleh menyampaikan. Tapi untuk bertukar fikiran, kena ada interaksi lah. Sekurang-kurangnya ada catatan, komen. Dan kalau tidak, boleh buat seperti Google Meet yang dibuat oleh PPHM, yang mana peserta boleh bertanya atau mengemukakan hujah masing-masing. Yang keempat, ini yang disebut, memajukan kepentingan bersama, meninggikan akhlak dan pelajaran. Okey, ini tugas persatuan. Yang kelima, menanam semangat dan kemahuan untuk memajukan diri sendiri dan mengajarkan kepada ahli akan kegiatan-kegiatan homeopati. So, semangat harus tinggi dan kemahuan untuk memajukan diri. Itulah pentingnya kita buat apa yang kita sebut kelas, seminar atau apa-apa
yang bertujuan untuk upgrade atau untuk peserta atau ahli homeopati itu untuk update kekemasan dirinya, kesiapsiagaannya dalam amalan homeopati. Itu 5 perkara yang disebutkan oleh Dr. Burhanuddin. Dan garis panduan ini diberikan ini, saya yakin bahasa yang dinyatakan oleh Dr. Burhanuddin kepada mereka yang menulis esei mengenai matlamat persatuan itu. So saya rasa kita boleh kutip sebenarnya ada artikel lain di dalam majalah homeopati yang ditulis oleh Dr. Burhanuddin. Nanti ada masa yang lain kita akan usahakan satu masa untuk kita kutip beberapa kenyataan yang keluar daripada Dr. Burhanuddin secara personal. Okay, itu saja untuk perkongsian pada pagi ini. Sekali lagi saya menguar-uarkan kepada peserta yang tadi, sebab saya baca tadi seorang menyatakan sudah lewat. Bukan lewat, bukan tak boleh masuk untuk kuliah kursus atau seminar homeopati sepanjang sehingga 29 Januari ini boleh masuk. Sehingga 6 hari bulan ni kira lewat yang boleh diterima. So boleh join, cuma kontak PPHM atau kontak saya, kemudian sempurnakan syarat mengenai iuran dan ada teksnya. InsyaAllah boleh join. So kita masih masih buka, dan semalam pun tengah-tengah nak kuliah itu pun ada yang add dan minta nak masuk. Katanya dah buat bayaran, saya tak check pembayaran dah masuk ke tidak, nanti hari ni baru saya check. Sebab bila masuk itu kita, kalau dia betul tak bayar, tipu, kita boleh keluarkan. Kalau ada, okey. So itu saja daripada saya. Mudah-mudahan semua ini dalam perhatian Setiausaha PPHM dan juga presidennya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam tahun baru 2023.